Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam merupakan salah sebuah negara yang terkecil di ASEAN. Namun demikian, sebetulnya negara Ketani mempunyai potensi yang sangat besar bagi menjana pelaburan dan juga mengukuhkan lagi hasil ekonomi dari sumber sektor ekopelancongan. Yang mana di negara Ketani memang sudah terdapat banyak tempat-tempat yang menarik yang sememangnya berpotensi untuk tarikan pelancong dalam dan luar negara. Jadi Auda, dalam rancangan Rentas Kampung ini, kami akan membawakan Auda untuk mengenali lebih lagi tentang beberapa buah kampung yang sememangnya cukup berpotensi untuk tarikan masyarakat dalam negara maupun pelancong di luar negara. Jadi baiklah Auda bersama dengan saya Siti Ramiza dalam rancangan Rentas Kampung ini, dan saya akan bersama dengan Auda di sepanjang penggambaran ini untuk keluarannya minggu ini. Dan Auda, pada keluaran minggu ini kami akan membawa Auda untuk merentas kampung ke sebuah kampung yang terletak di Mukim Liang, iaitu Kampung Sungai Liang yang terletak di daerah Kuala Belait. Untuk itu Auda, terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Rentas Kampung. Asal-usul nama Sungai Liang atau Bang Liang adalah berpandukan kepada dialek atau perkataan Sang Jati, yakni puak dusun, iaitu Bang Liang atau Sungai Liang, yang bermakna lubang besar. Perkataan Bang adalah singkatan perkataan Bawang yang bermaksud sungai. Bang Liang bermaksud sungai yang mengalir ke lubang besar dan sungai tersebut mengalir ke Laut Cina Selatan. Dengan keramaian penduduk Kampung Sungai Liang seramai 3,028 orang, terdiri daripada pelbagai puak dan bangsa seperti Dusun, Kedayan, Melayu, Cina dan Iban serta lain-lain. Dan Kampung Sungai Liang yang berkeluasan 78.25 km persegi dan mengandungi 8 buah kampung kecil, iaitu Kampung Gana, Perumpung, Keluyuh, Andulau, Tunggulian, Lelas, Padang dan Kampung Liang Kecil. Kampung Sungai Liang ini juga bersempadan dengan beberapa buah kampung dan mukim dan daerah. Sebelah utara, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan ialah mukim Bukit Sawat, yakni Kampung Sungai Mau. Di sebelah timur, mukim Terisai, yakni Kampung Terisai. Dan di sebelah barat, Kampung Lumut Satu, yakni Mukim Liang. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya berpeluang untuk menemu ramah Ketua Kampung dan juga ahli MPK untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Kampung Sungai Liang ini. Tuan, boleh kongsikan antara kemajuan dari infrastruktur yang ada di Kampung Sungai Liang ini? Alhamdulillah, antara kemajuan yang jelas kelihatan yang ada di Kampung Sungai Liang ini adalah dengan adanya beberapa buah syarikat yang besar seperti Syarikat Brunei Methanol Sdn Berhad iaitu BMC, Syarikat Brunei Fertilizer Industry Sdn Berhad BFI, serta Syarikat Advanced Hydrogen Energy Chain Association for Technology Development iaitu AHET. Adapun ketiga-tiga buah syarikat ini ianya dijalankan dan dilaksanakan di dalam lingkungan Sungai Liang Industrial Park, iaitu di bawah pengurusan Darussalam Enterprise. Dan ketiga-tiga buah syarikat ini juga berperanan di dalam menyediakan dan juga mengendalikan taman industri di negara ini bagi tujuan perkembangan perniagaan dan juga bagi menjana peningkatan ekonomi negara melalui aktiviti minyak dan gas di Brunei Darussalam. Antara prasarana kemudahan awam yang terdapat di Kampung Sungai Liang ini adalah kemudahan asas seperti bekalan elektrik, bekalan air, telefon, jalan raya, masjid, balai raya, sekolah yakni sekolah rendah, sekolah agama dan sekolah swasta Cina, balai polis, balai bomba dan pusat kesihatan klinik. Dan kemudahan yang lain ialah seperti
Taman Peranginan Riadah dan Sukan, menara signal pancaran telefon bimbit, menara signal pancaran terang radio, talian jalur lebar serat optik berkelajuan tinggi, kedai-kedai supermarket dan persendirian, dan tempat pembuangan sampah dan sebagainya. Satu kampung satu produk adalah merupakan sebahagian daripada pemakin semangat kerjasama dan bersatu padu dalam kalangan masyarakat Kampung Sungai Liang ini. Buat masa ini, antara produk kampung yang terdapat di Kampung Sungai Liang yang mana telah diusahakan sendiri oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung melalui Biro Ekonomi dan Wanita adalah dalam berbentuk makanan tradisi, iaitu seperti kuih lidah dan amping atau buah-buahan seperti buah jambu yang diusahakan oleh Tuan Boy sendiri, dan kraf tangan seperti terkiting, bakul dan lain-lain. Tempat yang menarik untuk membuat aktiviti atau beriadah di Kampung Sungai Liang adalah seperti Taman Rekreasi Hutan Sungai Liang dan juga trek mendaki bukit dan berbasikal di Bukit Paun, Perumpung, Kelioh dan Pak Natu. Taman Rekreasi Hutan Sungai Liang ianya dibuka untuk orang awam bermula dari jam 8 pagi sehinggalah 6 petang. Ianya berada di dalam tapak perhutanan Sungai Liang di bawah jagaan Jabatan Perhutanan Brunei Darussalam. Majlis Pengawasan Kejiranan Kampung di Sungai Liang ini ianya berperanan untuk melakukan rondaan keselamatan kampung yang mana diketuai sendiri oleh Ketua Kampung sendiri dengan dibantu oleh Majlis Perundingan Kampung dan orang-orang kampung yang terpilih dengan kerjasama dengan pasukan polis di Raja Brunei. Harapan sebagai ketua kampung untuk penduduk kampung adalah mudah-mudahan apa jua aktiviti yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung, jadinya masyarakat dan penduduk kampung supaya akan dapat saling bersatu padu untuk ikut serta dalam aktiviti-aktiviti ke arah untuk memeriahkan kampung. Manakala harapan sebagai ketua kampung untuk pelancong yang akan datang melawat di Kampung Sungai Liang ini adalah supaya pelancong-pelancong sama ada yang datang dari dalam negeri ataupun luar negeri kelak akan dapat menikmati segala keindahan kekayaan alam semula jadi di kampung ini, serta keramahan masyarakat kampung, kebudayaan kampung, pusat kemudahan riadah dan sebagainya. Dan sebagai ketua kampung juga, peramba kawalan saya mengalu-alukan akan kehadiran kedatangan para pelancong, kerana dengan kehadiran pelancong ini akan dapat membantu mempromosikan akan keindahan Kampung Sungai Liang ini untuk lebih dikenali oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan lagi dan membantu aktiviti perekonomian bagi penduduk Kampung Sungai Liang ini. Baiklah ada penonton sekalian, untuk segmen kali ini saya bersama dengan salah seorang ahli Biro Wanita dan Ekonomi Kampung Sungai Liang, iaitu Babu Hajar Rasmi Khairia binti Ringgit, dan beliau akan mengongsikan cara untuk memasak masakan kampung, iaitu umbut rubia, pucuk daun bagu. Okey. Masakan kami pada hari ini daripada umbut rembia muda dan bagu muda. Alhamdulillah, nampak nyaman sekali, Bo. Tapi saya akan merasai ini, Bo. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mesti merasa daun bagunya sama umbut rumbianya. Bismillah. Tak payah lagi ditambah perasa ni, Bo.
Nyaman sudah? Okey. Baiklah audiens sekalian, masih lagi bersama dengan Babu Hajar Rasmi Khairia binti Ringgit, dan pada kali ini Babu akan menunjukkan, mengongsikan cara untuk mengamping padi. Boleh kongsikan lagi, Bo? Macam mana caranya ni, Bo? Cara membuat ampingan ni mesti dirabus dalam periuk supaya mendidih. Sudah tu ia keluar ada macam putih, berasnya tu meraka. Sudah tu baru tadi goreng. Dipanaskan ada periuk yang tanpa minyak. Jadi ini padinya lah ni, Buah. Dan padinya ni kalau ia sudah dirabus, ia ada macam mengeluarkan baras. Nasinya tu mereka. Kira selesai sudah tu? Selesai sudah dituus. Dituus. Jadi selepas ni? Baru digoreng. Digoreng? Tanpa minyak. Tanpa minyak. Macam kira dipanaskan lah tu, Bo? Kira dipanaskan sampai kering kulitnya. Sampai kering kulitnya. Mengamping padi ini diperolehi daripada hasil mengatam padi. Terlebih dahulu, padi tersebut akan direbus. Kemudian, ditoskan dan dibiarkan kering sebelum padi itu digoreng atau disangai di atas kuali dengan api yang kecil. Menurut Babu Hajar Rasmi, padi yang digoreng itu sentiasalah digaul agar ianya tidak hangus. Okey, jadi nampaknya padi ini sudah masak ni, Buah? Sudah masak. Jadi sudah kering. tadi taruh di nyiruan ni sejak? Taruh di bawa di sana. Okey, kemudian aku menolong kita kemarin. Boleh bantu, Babu. Lagi-lagi tunggang. Tunggang sudah. Sini. Baunya pun nyaman. Okey. So, ke sana. Ketani kamu menumbuk selepas ini, Sebagai orang yang baru pertama kali menyaksikan proses mengamping padi ini, saya tidak melepaskan peluang yang ada untuk belajar bagaimana ianya diproses. Kalau dulu, mengamping padi ini sering dipraktikkan oleh masyarakat puak dusun di kampung Sungai Liang. Selepas proses menggoreng padi tadi, padi tersebut akan ditumbuk menggunakan alat yang jarang ketani gunakan sekarang ini atau memang tidak lagi digunakan oleh generasi sekarang. Alat ini menggunakan lasong dan alu yang diperbuat daripada kayu. Alu yang digunakan sebagai penumbuk dan lasong pula merupakan tempat untuk menumbuk amping padi. Seperti lazimnya pada zaman dahulu, semasa menumbuk amping padi, ia diiringi dengan persembahan guling tangan. Kenapa? Ini adalah bertujuan agar orang yang menumbuk padi tersebut tidak bosan dan agar hempasan alu itu mengikut alunan rentak lagu dari persembahan guling tangan tersebut. Setelah padi yang ditumbuk itu menjadi halus, yang terakhir ialah menampi amping padi tersebut dengan menggunakan nyiru. Tujuan menampi amping padi setelah ditumbuk adalah untuk mengasingkan atah yang tidak diperlukan. Selepas ditampi, beras itulah yang akan dimakan nanti. Ini adalah antara kebudayaan amalan tradisi masyarakat puak dusun yang menetap di kampung Sungai Liang. Kita cukup bersyukur kerana ia masih lagi dipraktikkan sehingga kini. Ia juga sangat sesuai sebagai satu daya tarikan pelancong dalam mahupun luar negara. Antara cara orang zaman dahulu memakan amping padi ialah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperolehi seperti kelapa parut, air panas dan gula. Kesemua bahan itu dicampur sebati terlebih dahulu, barulah dapat dimakan.
Baiklah audiens sekalian, inilah dia hasil amping yang sudah pun ditumbuk tadi, dan ini dicampur dengan kelapa parut dan juga gula. Ini memang resepi turun-temurun ni buah. Dan untuk pengetahuan Auda, ini memang pertama kali saya merasa amping padi. Untuk itu akan merasa dulu. Bismillah. Tidak pernah merasa, tapi nyaman. Macam makan oat nestem, Ini oat daripada padi. daripada padi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk menyaksikan persembahan guling tangan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang yang diketuai oleh Awang Juin bin Antin. Cukup menarik sekali, Auda. Seperti yang Auda dapat saksikan, persembahan guling tangan dan memakai pakaian tradisi puak dusun bagi lelaki dan perempuan memang masih lagi dipraktikan pada masa kini, terutama sekali bagi majlis-majlis kerajaan seperti Ado Gayo, Hari Raya bagi puak dusun, persembahan kebudayaan dan jika ada jemputan pada majlis-majlis tertentu. Kebudayaan tradisi ini memang sepatutnya diteruskan bagi ristaan dan pengetahuan generasi akan datang, agar mereka tahu dari mana asal keturunan mereka. Berbagai jenis bentuk anyaman dari daun dan buluh serta rotan dipamerkan ketika kunjungan kami merisik khabar ke Kampung Sungai Liang ini. Kehalusan dan kemasan pada anyaman-anyaman ini menunjukkan kemahiran serta keunikannya. Mungkin sekarang jarang kita memperoleh anyaman dari rotan kerana bahannya yang sukar diperolehi dan juga hanya mereka yang pakar saja dapat menentukan rotan atau buluh jenis apa yang sesuai untuk anyaman. Apatah lagi proses penyediaan bahan dari bahan alami memang memakan masa yang lama. Setelah seronok menyaksikan kebudayaan dan tradisi penduduk Kampung Sungai Liang ini, kami singgah ke sebuah perkebunan yang diusahakan oleh seorang ahli Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang yang aktif dalam bidang pertanian, iaitu Uncle Boy Kuat Yi atau lebih mesra dengan panggilan Uncle Boy. Kami sangat teruja kerana pada masa kunjungan kami ini, hampir keseluruhan pokok buah-buahan Uncle Boy ini berbuah dan ada di antaranya yang sudah masak dan boleh dipetik. Antara buah-buahan yang terdapat di sini ialah buah-buahan tempatan seperti buah belimbing, markisa, mangga, pisang, durian dan jambu. Apa yang paling menarik sekali adalah pokok anggur yang ada di kebun Uncle Boy ini. Menurut beliau, cara menanam pokok anggur ini tidaklah sesukar mana kerana jenis tumbuhan ini boleh hidup dengan keadaan cuaca kita ni. Berjalan menerokai kebun Uncle Boy dengan keluasan 2.5 hektar ini juga ada terdapat ternakan berbagai jenis ayam seperti ayam kampung dan ayam hitam.
Baiklah sudah sekalian, sekarang kami berada di kaki Bukit Paun dan pada masa ini saya bersama dengan Ketua Kampung Tuan Hazrin dan juga ahli MPK Skip Boy sebagai jurupandu kita dan kami akan menuju perjalanan mendaki bukit hingga ke Bukit Perumpong. Untuk itu jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Memandangkan mendaki bukit adalah antara satu aktiviti riadah yang sangat popular pada masa kini. Tambahan lagi, di waktu pandemik COVID-19, kita disarankan untuk sentiasa aktif dalam melakukan aktiviti sihat. Pendakian kami bermula pada pukul 7 pagi dari Bukit Paun yang terletak di Kampung Keluyuh, Sungai Liam. Sebuah perkampungan kecil yang majoriti penduduk di sini adalah pekebun dan peladang. Sepanjang pendakian kami menuju ke sipi pertama ini, jelas kelihatan puncak Gunung Malu yang terletak di negara jiran kita. Ini menunjukkan bahawa kami sudah berada di tempat yang tinggi dan kami dapat menyaksikan keindahan dan kehijauan pokok-pokok serta perkebunan yang ada di kaki bukit dan rumah-rumah di sekitar kawasan. Apa yang menarik sekali, laluan ini hingga ke sipi pertama telah diturap. Namun, ada sebahagian jalan ini telah rosak akibat hakisan dan ianya masih boleh digunakan oleh kenderaan pacuan 4 roda. Ini mapnya ni ya, Tuan. Oh. Dan sekarang ni nah, you are here. Di sini tu ada Bukit Perumpong. Oh. Okey, jadi tadi kan menuju ke sebelah sini ni perjalanannya. Okey, jom. Untuk menuju ke sipi kedua ini, kami melalui lereng bukit yang ada di banjaran Bukit Perumpong ini. Dengan keadaan cuaca yang cerah dan kering, ianya sangatlah mencabar stamina kami. Walau bagaimanapun, semua itu bukan menjadi halangan kami untuk meneruskan perjalanan kami. Dan ini adalah sipi kedua, iaitu Bukit Peluru. Kenapa tempat ini diberi nama Bukit Peluru? Menurut jurupandu kami, iaitu Uncle Boy, tempat ini dulunya adalah tempat atau kawasan yang dijadikan lapangan latihan bagi tentera Gurkha membuat latihan ketenteraan di sini. Kami meneruskan perjalanan kami menuju puncak Bukit Perumpong dengan menuruni bukit sejauh 59 meter yang curam dan mencabar. Di sepanjang laluan untuk menuju ke checkpoint ketiga, terdapat banyak tumbuhan liar yang tidak didapati di kawasan lain. Wah, Uncle. Rupanya ada buah di sini ni ya. Buah apa ni, Uncle? Buah hutan. Dia tahu apa namanya. Oh. Macam buah cempedak. Cempedak, tapi ada duri. ada duri. Dia punya daun pun ada duri ya. Daun ada duri. Tapi dinasihatkanlah kepada para hikers yang datang kemari, kalau ternampak pohon atau buah-buahan yang dikenali, jangan dimakan. Okey. Jadi tadi meneruskan perjalanan saja. Okey, jom. Kami meneruskan perjalanan kami menuju ke checkpoint 3 dengan cuaca yang panas dan matahari yang terik walaupun masih di awal pagi. Dengan keadaan hutan yang kering kerana tempat ini pernah mengalami kebakaran besar pada 2 tahun yang lepas. Semua ini tidak mematahkan semangat kami untuk menuju puncak Bukit Perumpong. Baiklah, Uda. Sekarang kami berada di pertengahan banjaran Bukit Perumpong. Di sini sebetulnya ada 2 bukit yang sangat mencabar sekali. Di belakang saya ni Bukit Peluru. Dan selepas ini kami akan menuju terus ke hadapan
untuk sampai ke puncak Bukit Perumpung. Jom. Dengan keadaan laluan turun yang curam serta mendaki bukit yang tajam beserta cuaca yang panas memberikan satu cabaran yang besar kepada kami untuk menamatkan misi pendakian ini. Semangat tetap kuat untuk ke penamat. Bagi Auda yang datang kemari, Auda mestilah membuat persiapan terlebih dahulu, terutama sekali dari segi tenaga dan kesihatan yang baik. Dan yang paling penting, untuk menggunakan kasut yang sesuai kerana kalau hari hujan, jalan permukaan di sini akan licin. Baiklah, alhamdulillah Auda. Sampailah sudah Hajat datang kemari menyelesaikan misi yang terakhir, mendaki hingga ke puncak Bukit Perumpung. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Ketua Kampung dan juga ahli MPK kerana berkesudian untuk membawa kami menjelajahi Bukit Perumpung ini. Jadi untuk itu Auda, sampai di sini saja. Seterusnya kita akan menyaksikan lagi sebuah kampung yang sangat menarik lagi di episod akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi.